Di dalam Quran ni banyak tuan-tuan cerita-cerita yang berkaitan dengan kelemahan akal dan buruknya orang yang berpegang pada akal pada masa dia perlu menggunakan hati. Dalam Islam begitu tuan-tuan, kita tak boleh guna akal terus. Ada kala kita mesti guna hati. Bila kita menghadapi perkara yang perlu guna hati, kita guna hati lah. Kalau guna akal tak boleh selesai. Sebab itulah Ibn Athilah ajak kita tadi, gunakan akal, gunakan hati kita. Tapi untuk menggunakan hati itu, kata beliau, perlu dalam ruang hati itu perlu ada cahaya. Perlu ada cahaya. Jadi kita terangkan dulu apa cahaya dalam hati ni tuan-tuan. Kita mulakan dengan apa yang Allah sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung pengurus orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka daripada berbagai kegelapan kepada nur, cahaya. Ini cukup jelas dalam Islam ni ada konsep gelap, ada konsep terang, cahaya. Setengah ulama dengan tujuan untuk memudahkan orang ramai faham, maka diterangkanlah seperti cahaya yang ada dalam hidup kita ni. Surah ni ada cahaya lampu ni menampakkan apa yang tak nampak semasa gelap. Begitu jugalah dalam rohani kita. Dalam rohani kita, alam rohani kita ni, kegelapannya lebih gelap lagi daripada gelapnya alam dunia ni. Perlu cahaya. Jadi kalau ada cahaya dalam ruang hati kita, barulah mata hati kita tu nampak. Wal basiratu lahal hukmu. Barulah mata hati tu nampak, oh ini hitam, ini hijau, ini boleh, ini tak boleh, ini macam juga mata kepala kita tuan-tuan. Bila ada cahaya, mata kita pun nampak. Bila gelap, mata kita tak nampak. Mata hati sama. Mata hati ni disebut al-basiratu. Jadi kita berbalik semula kepada cahaya tadi. Jadi Islam telah memperkenalkan konsep cahaya dan konsep gelap gelita di dalam rohani kita. Kalau ada cahaya dalam ruang hati, mata hati barulah boleh mainkan peranan menentukan sesuatu hukum, salah atau betul dan sebagainya. Dan hati itu tadi akan bertindak, mengambil keputusan seperti yang dilihat oleh mata hati. Kalau mata hati nampak, oh ini wajib, maka hati ambil keputusan mesti buat. Kalau mata hati nampak, oh ini haram, maka hati mengambil keputusan, ini mesti dijauhkan. Tapi ini kerja hati dan mata hati ni, cahaya ni dalam ruang rohani kita tuan-tuan, kita tak sedar. Sebab kalau kita bedah pun dada kita yang ada apa saja, organ-organ kita dalaman tak ada pun. Tapi itulah alam rohani kita ni sebenarnya tuan-tuan lebih luas daripada alam nyata, alam semesta ni lebih luas. Gelapnya lebih gelap, kalau terang pun lebih terang. Jadi cahaya ni, cahaya yang biasa kita
ketahui ialah macam ilmu itu ada cahaya. Bila kita beramal ada cahaya, iman ada cahaya. Kita baca Quran ada cahaya, kita sedekah ada cahaya. Apa saja amal baik ada cahaya. Yang wajib kita lakukan ada cahaya, yang haram kita jauhkan ada cahaya. Perkara yang sunat kita lakukan ada cahaya. Ilmu cahaya. Tapi cahaya-cahaya ni tuan-tuan, mulanya di akal. Macam al-ilmu nurun, ilmu itu nur. Cahaya ilmu itu di akal. Cahaya amalan itu pun di akal. Tapi soalannya, adakah cahaya ilmu, cahaya amal soleh kita, adakah hanya di akal saja, ruang akal saja, ataupun dia boleh masuk ke ruang hati? Jawapannya boleh. Cahaya ilmu kita walaupun asalnya di akal, dia boleh masuk menerangi hati kita. Cahaya amal soleh kita juga walaupun pada akal, dia boleh masuk ke dalam hati kita. Itu bergantunglah kepada macam mana ilmu yang ada pada kita. Bergantung juga macam mana kita beramal, ikhlas ke tidak, diterima oleh Allah ke tidak. Kalau ikut apa yang telah diterangkan oleh Ibn Attillah, amalan orang-orang mukmin ni tak ada yang layak diterima oleh Allah Ta'ala. Amalan kita ni tuan-tuan, asalnya tak ada yang layak diterima oleh Allah. Pasal apa? Kerana banyak cacat celanya, tak sempurna. Allah hanya menerima amalan yang sempurna. Bila kita sembahyang kita entah macam mana, memang Allah tak terima. Puasa kita Allah tak terima, semua tak terima. Tapi oleh kerana Allah SWT ini bersifat Ar-Rahman, Allah terima juga amalan kita. Tapi menerusi satu proses yang tertentu. Proses macam mana? Allah tutupi sebaik-baiknya kekurangan amalan kita. Cacat celah amalan kita itu ditutupi oleh Allah. Bila ditutupi oleh Allah, nampak baik saja, barulah diterima. Cuba kita renungkan tuan-tuan, amalan itu kurnia daripada Allah. Sembahyang itu kurnia daripada Allah, puasa semua kurnia daripada Allah. Kita lakukan ala kadar, tak sempurna. Allah tak boleh terima. Allah Ta'ala betulkan ibadat kita tadi, amalan kita, ditampal, ditutupi sehingga nampak cantik, barulah diterima. InsyaAllah satu masa nanti kita baca Jatuh Hikmah. Tak salah dah baca ke belum? Laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil kabul. Kalaulah tidak kerana Allah Ta'ala tutupi kekurangan, kecacatan amalan seseorang mukmin, maka tidak ada satu amalan pun yang layak diterima oleh Allah.